Hutan hujan tropika di Malaysia bukan sekadar himpunan flora dan fauna yang memukau mata. Di sebalik kehijauan yang tenang dan bunyi unggas yang mendamaikan, tersembunyi satu entiti purba yang sentiasa bernafas dan memerhati setiap langkah manusia yang menceroboh masuk ke kawasannya. Dari banjaran Titiwangsa yang membelah semenanjung hingga ke hutan tebal Borneo yang masih belum diteroka sepenuhnya, kanopi hijau ini menyimpan 1001 rahasia yang jauh lebih tua daripada tamadun manusia itu sendiri. Bagi mereka yang arif tentang adat dan pantang larang, hutan adalah tempat yang perlu dihormati, bukan sekadar lokasi rekreasi untuk ditakluki. Namun, bagi yang leka, hutan ini boleh bertukar menjadi perangkap yang tidak mempunyai jalan keluar. Realiti yang paling menakutkan bukanlah ancaman hayuan buas, tetapi betapa pantasnya seorang kanak-kanak boleh lenyap dari pandangan ibu bapa. Ia sering berlaku dalam sekelip mata satu saat mereka ada di sana, ketawa riang sambil mengejar Roma, dan saat berikutnya hanya kesunyian yang tinggal. Tiada bunyi tapak kaki berlari menjauh, tiada jeritan meminta tolong, dan tiada tanda pergelutan. Ia seolah-olah tanah itu sendiri telah menelan mereka bulat-bulat, atau udara di sekeliling mereka telah membeku dan menyembunyikan kewujudan mereka. Kehilangan yang tiba-tiba ini menimbulkan satu persoalan yang menghantui setiap pasukan penyelamat. Adakah mangsa sekadar tersesat secara fisikal, keliru dengan arah mata angin, atau adakah mereka telah melangkah masuk ke dalam satu kawasan yang tidak sepatutnya wujud dalam peta dunia nyata? Disinilah bermulanya bisikan-bisikan orang tua tentang konsep disorok. Ia bukan sekadar cerita dongeng pengantar tidur, tetapi satu kemungkinan yang digeruni apabila segala logik sains dan kaedah pencarian modern gagal memberikan sebarang petunjuk. Mereka percaya bahwa ada mata-mata gaib yang sentiasa mencari peluang untuk mengambil mereka yang terpilih ke alam lain. Kisah kehilangan yang paling meremang bulu Roma seringkali tidak berlaku jauh di tengah rimba belantara, tetapi di kawasan yang dianggap zon selamat, seperti di pinggir kampung atau ladang kelapa sawit yang menjadi laluan harian penduduk. Ini adalah kawasan di mana kanak-kanak membesar, bermain di bawah pokok yang sama setiap petang, dan mengenali setiap lorong tikus. Namun, kebiasaan inilah yang menjadi puncak kelalaian. Sempadan antara dunia manusia dan dunia gaib di kawasan ini sangat tipis, seringkali tidak disedari, sehingga terlambat. Apabila seorang kanak-kanak didapati hilang, suasana panik serta merta mencengkam seluruh komuniti. Ibu bapa akan berlari ke arah terakhir anak mereka dilihat, melaungkan nama dengan suara yang pecah, dek ketakutan. Namun, hutan di sekeliling seolah-olah menyerap segala bunyi tersebut. Jeritan yang sepatutnya bergema seakan-akan ditelan oleh dinding halimunan, meninggalkan suasana yang sunyi dan menekan. Usaha mencari dimulakan serta-merta, dengan jiran tetangga dan pihak berkuasa menyisir kawasan tersebut inci demi inci. Tetapi apa yang ditemui, atau lebih tepat, apa yang tidak ditemui seringkali menafikan logik akal. Di atas tanah yang lembab selepas hujan, sepatutnya terdapat jejak tapak kaki kecil yang berlari. Di semak samun yang tebal, sepatutnya ada ranting yang patah atau daun yang terusik. Namun, dalam banyak kes misteri ini, tiada sebarang jejak fisikal ditemui. Anjing pengesan polis yang terlatih, yang mampu menjejak bau sejauh berbatu bata, seringkali dilihat berputar-putar di satu titik tertentu, merengek kebingungan seolah-olah bau mangsa terputus begitu sahaja di udara. Seakan-akan kanak-kanak itu diangkat terus ke langit. Kegagalan operasi mencari dan menyelamat, walaupun melibatkan
Ratusan tenaga manusia sering dikaitkan dengan fenomena yang dipanggil mata dikaburkan. Pasukan pencari sering melaporkan pengalaman aneh di mana mereka berasa seolah-olah berjalan dalam bulatan atau melintasi kawasan yang sama berulang kali tanpa menyadarinya. Ada kemungkinan besar mereka telah berjalan betul-betul di sebelah mangsa yang sedang duduk menangis. Namun pandangan mereka telah dihijab oleh kuasa yang tidak kelihatan. Penduduk tempatan percaya bahwa penunggu kawasan tersebut semangat atau entiti yang menjaga wilayah itu mungkin telah tersinggung dengan perbuatan manusia atau sekadar berkenan dengan semangat kanak-kanak itu, lalu menyembunyikan mereka di sebalik tabir dimensi yang tidak dapat ditembusi oleh mata kasar manusia. Misteri ini menjadi semakin mendalam dan membingungkan apabila mangsa yang hilang akhirnya ditemui semula. Dalam kes-kes biasa, seseorang yang tersesat di hutan selama beberapa hari pasti akan ditemui dalam keadaan yang menyedihkan, lemah karena dehidrasi, kotor, dipenuhi lumpur, dan trauma dengan pengalaman ngeri malam yang gelap. Namun, bagi mereka yang dipercayai menjadi tetamu alam bunian, keadaannya sangat berbeza. Mereka sering ditemui dalam keadaan yang sangat bersih. Pakaian mereka rapi, seolah-olah baru disetrika, dan wajah mereka tenang. Malah ada yang tersenyum sendirian. Apabila disoal siasat, naratif yang keluar daripada mulut kanak-kanak ini sangat konsisten, merentasi pelbagai kes dan lokasi yang berbeza. Mereka tidak bercerita tentang ketakutan dikejar binatang buas atau kesejukan malam. Sebaliknya, mereka dengan polos menceritakan tentang pertemuan dengan orang-orang cantik yang berpakaian serba indah, atau seorang wanita tua yang mereka panggil nenek yang melayan mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka diajak bermain di sebuah rumah besar atau istana yang tersergam indah di tengah hutan, tempat yang tidak wujud pada pandangan mata pencari. Di sana, mereka disajikan dengan pelbagai makanan lazat yang tidak pernah mereka lihat dan dilayan bagaikan raja. Aspek yang paling mengelirukan adalah gangguan dimensi massa yang dialami oleh mangsa. Bagi kanak-kanak ini, mereka merasakan seolah baru sahaja keluar bermain selama beberapa jam. Mereka terkejut melihat ibu bapa dan orang kampung menangis kegembiraan, tidak menyadari bahwa di alam nyata mereka telah hilang selama berhari-hari, malah berminggu-minggu. Perbezaan aliran massa ini adalah tanda jelas wujudnya interaksi dengan alam gaib, di mana massa di alam bunian bergerak jauh lebih perlahan berbanding massa di dunia manusia. Kisah-kisah ini mempunyai persamaan yang ketara dengan folklore orang bunian. Makhluk halus yang dipercayai hidup bermasyarakat seperti manusia, tetapi di dimensi yang selari. Kehilangan ini sering dikaitkan dengan pelanggaran pantang larang hutan secara tidak sengaja, seperti kencing di busut jantan, berkata sombong, atau mengambil sesuatu dari hutan tanpa izin. Entiti ini mungkin mengambil kanak-kanak tersebut sebagai pengajaran, atau karena tertarik dengan jiwa mereka yang masih suci. Kepulangan mangsa ke pangkuan keluarga bukanlah penamat kepada gangguan ini. Pengamal perubatan Islam atau bomoh sering dipanggil dengan segera untuk melakukan ritual pemulihan semangat. Terdapat kepercayaan kuat bahwa jika seseorang telah memakan makanan dari alam sana, sebahagian daripada semangat mereka telah terikat dengan alam bunian. Ritual seperti mandi bunga, tepung tawar, dan bacaan doa khusus perlu dilakukan untuk memutuskan ikatan tersebut. Tanpa pemulihan ini, kanak-kanak itu berisiko untuk terus diganggu. Sering termenung memandang hutan dengan pandangan kosong, seolah-olah jasadnya ada di sini, tetapi jiwanya masih tertinggal di istana gaib tersebut. Kita kini hidup di era
di mana tiada sudut dunia yang tidak boleh dipetakan oleh satelit. Operasi mencari dan menyelamat Moden hari ini bukan lagi sekadar jeritan nama di pinggir hutan. Ia dilengkapi dengan drone pengesan haba berteknologi tinggi, unit anjing K9 yang elit, dan peralatan GPS canggih. Secara logiknya, tiada siapa yang sepatutnya boleh hilang tanpa dikesan. Namun, apabila teknologi manusia ini bertembung dengan misteri purba hutan Nusantara, seringkali peralatan canggih menjadi kerdil dan tidak berguna, seolah-olah litar elektronik tunduk mengalah kepada kuasa yang jauh lebih tua dan berkuasa. Terdapat laporan operasi yang membingungkan di mana drone yang diterbangkan untuk mengimbas kanopi hutan tiba-tiba kehilangan isyarat kawalan atau memaparkan gangguan statik aneh apabila melintasi koordinat tertentu. Walaupun cuaca cerah, kamera pengesan haba yang sepatutnya mampu mengesan suhu badan manusia dari jarak jauh hanya memaparkan kekosongan, seolah-olah mangsa telah menjadi sejuk seperti batu atau dilindungi oleh perisai halimunan yang menyerap haba. Lebih menakutkan adalah reaksi hayuan yang terlatih. Anjing pengesan K9 yang dilatih untuk menjejak musuh dan tidak takut ancaman fisikal, tiba-tiba berhenti melangkah di satu garisan yang tidak kelihatan. Mereka akan merengek ketakutan. Ekor tersepit di celah kaki dan berpusing-pasing gelisah siolualah berhadapan dengan tembok besar yang menghalang laluan. Dalam beberapa case, anjing ini akan menyalak garang ke arah ruang kosong, melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh pengendali mereka. Alat GPS dan kompas juga sering gagal berfungsi dengan rasional. Jarumnya berputar ligat tanpa arah utara yang sebenar. Ini adalah bukti nyata pertembungan antara keangkuhan teknologi manusia dan misteri alam gaib, di mana hutan seringkali menang dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh sains, meninggalkan rasa seram bahwa ada sudut di Malaysia yang tidak akan pernah dapat ditembusi oleh dunia modern. Segala misteri ini merumuskan satu hakikat yang menggerunkan. Hutan belantara kita bukan sekadar koleksi pokok balak dan tanah bukit. Ia adalah satu entiti hidup yang bernafas, berfungsi sebagai sempadan tipis yang memisahkan alam nyata kita dengan alam gaib yang tidak terjangkau akal. Kejadian-kejadian ini memberikan peringatan tegas kepada setiap pengunjung agar sentiasa menjaga adab, tingkah laku, dan tutur kata apabila melangkah masuk ke kawasan keras atau hutan simpan. Jangan sesekali bercakap besar, mencawar penjaganya, atau membuang kotoran sesuka hati. Bagi mereka yang masih belum ditemui, sehingga ke hari ini nasib mereka kekal menjadi tanda tanya yang menyakitkan. Mungkin mereka kini telah menjadi sebahagian daripada legenda hutan itu sendiri. Hidup kekal di alam yang tidak dimamah usia, memerhati kita dari balik dedaunan. Jika Anda pernah merasai pengalaman aneh atau mendengar kisah kehilangan misteri di kawasan Anda, kongsikan cerita itu di ruangan komen di bawah.